nak bina bisnes secara online, e-commerce adalah perkara yang sangat wajib untuk anda semua ada. Dan hari ini tujuan saya bina kelab ni dan buat episod demi episod adalah untuk menceritakan orang kata pengalaman saya dan moderator jemputan saya untuk berkongsi ilmu tentang e-commerce. Okey, tanpa saya sedar, okey, saya intro sikit pasal saya. Pada yang baru mengenali diri saya, tak kenal lagi, saya adalah Wan Zaki bin Wan Taib dan merupakan founder dan CEO kepada jelitasara.com. Saya dah bina Jelita Sara ni sejak 2009, okey, dan tahun ni dah masuk ke tahun ke-12 anniversary Jelita Sara. Kita tengah sambut anniversary 12 tahun Jelita Sara sekarang. Okey, dan saya dah 13 tahun dalam bidang internet marketing dan juga e-commerce. Okey, dan apa yang saya perolehi daripada 13 tahun ni antaranya adalah saya dijemput dan terpilih untuk mewakili Malaysia ke Alibaba, ke kampus Alibaba di Hangzhou. Okey, di mana 2 minggu di sana bersama semua top netpreneur e-commerce Malaysia selama 2 minggu untuk witness ataupun mempelajari orang kata digital world, okey, dan adalah orang kata tanggungjawab saya untuk berkongsi semula apa yang saya lalui bersama Alibaba dan juga 13 tahun dalam dunia e-commerce Malaysia ni untuk kita sama-sama. Yang penting sebenarnya kita nak educate semua orang untuk faham ataupun buat benda yang betul di dalam dunia orang kata digital nowadays. Okey, walaupun saya dapati nowadays orang kata dunia e-commerce tu dia dah evolve. Okey, dia ada social commerce, okey, dia ada WhatsApp commerce, okey, tetapi asas yang paling utama adalah e-commerce. Apa itu e-commerce? E-commerce adalah electronic commerce di mana segala transaksi jual dan beli itu berlaku secara online tanpa anda perlu orang kata berjumpa secara fizikal. Itu adalah e-commerce. Dan kita telah bercerita dalam episod 1 iaitu apa itu e-commerce, okay, how to start, okay, dan episod kedua produk apa nak jual, okay, dan episod ketiga e-commerce yang menjual, okay, ciri-ciri e-commerce yang menjual last week. Pada saya semua yang dikongsikan tu adalah hasil pengalaman dan juga kita dah try and error banyak benda. Okay, so hari ni saya bawakan Cikgu Sam, okay, yang saya kenal daripada Clubhouse juga. Okay, sebelum ni saya tak kenal Cikgu Sam, siapa Cikgu Sam, dan saya dapati Cikgu Sam adalah expert di dalam orang kata proses orang kata find the right product for us to sell. Okay, so bila last week Cikgu Sam baru perasan club ni, okay, dan dia kata dia nak join, okay, kita most welcome because kita memang mencari subject matter expert untuk kita bantu dan kita connectkan everybody. Sebab salah satu big dilemma sebagai orang yang nak mencuburi bidang e-commerce tapi dia tak tahu nak jual apa. Dekat sini sebenarnya kita nak bawa Cikgu Sam sebagai seorang subject matter expert yang boleh bagi orang kata idea ataupun solution ataupun orang kata creativity di mana anda boleh sourcing direct to China, from China. Okay, so Cikgu Sam boleh perkenalkan diri sikit? Hai, terima kasih Encik Wan Zaki, terima kasih. Sudi untuk ajak cikgu join room ini sebab cikgu macam ni, cikgu rasa kan e-commerce kan ramai kita di sini selalu dengar kan topik e-commerce. Sebenarnya apa itu e-commerce kan? Mungkin ramai kita di sini masih stuck dari transformasi dari nak tukar bisnes kita existing ke online. Cikgu adalah antara mangsanya di mana cikgu dah 18 tahun dalam industri trading kat China. Alright, saya beli melalui platform China ke Malaysia sampailah few years ago, around 10 years ago, kita start order secara online. Tetapi kan di Malaysia kan bisnes cikgu masih dalam keadaan tradisional. Tapi itulah dikatakan hari ini kan kita nak juga, cikgu juga looking forward untuk belajar dengan Encik Wan Zaki dan share ilmu dengan Encik Izil sama-sama dalam topik e-commerce. Saya adalah seorang
usahawan wanita dah 18 tahun dalam bidang trading dari China, India, Sri Lanka, Pakistan dan sebagainya. Pada masa yang sama, saya juga bakar dalam mendevelop produk untuk brand-brand tempatan maupun brand antarabangsa. Itu saja pengenalan saya. Terima kasih, Encik Wan Zaki. Alright, thank you cikgu. Nanti kalau nanti sharing nanti cikgu boleh share cikgu punya website because kita e-commerce kan. Boleh. Alright. Okay, Izil merupakan orang kata rakan maya saya lah. Saya tak pernah jumpa Izil ni. Dan Izil saya kenal pun melalui Clubhouse, dan bila kita dengar dia share content, kita tahu dia adalah subject matter expert di dalam bidang e-commerce dan website development juga, dan juga focusing on website optimization. Okay, so Izil lagi otai lah dari saya. Kalau saya dah 13 tahun, saya rasa Izil more than that. So Izil boleh intro yourself dulu? Assalamualaikum dan selamat pagi semua, Tuan Zaki, Cikgu Sam dan semua audiens kat bawah ni. Saya Izil, saya ni baru lagi dalam bidang ni sebenarnya. Jadi saya punya first e-commerce adalah pada 2005. Saya punya first online business ada pada 2004. Jadi sekarang ni saya banyaklah membantu beberapa jenama tempatan untuk optimize e-commerce mereka lah. Jadi itu dulu sedikit intro daripada saya. Terima kasih. Alright, thank you Izil. Suara Izil tak berapa clear Izil, macam jauh sikit. Dia tak clear macam selalu, mungkin dekat luar kot. Alright, seorang lagi, okay, ni pun beliau mengenali saya kenal dia dah lama, cuma dia yang tak kenal saya. Saya kenal dia lama dah, masa zaman saya baru nak up dulu, saya baru nak belajar pasal online business, online marketing, internet marketing, okay, tapi masa tu, zaman tu dia dah somebody yang dah build business ataupun dah menjana pendapatan yang berangka-angka dah dekat online. Okay, dan dia masih lagi hari ni orang kata enjoying that life of orang kata sebagai orang kata insan, orang kata orang Malaysia yang dah mula menjana pendapatan secara online more than 10 years dah. Okay, so Saudara Syam, sila perkenalkan diri Syam. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada Tuan Wan Zaki. Cikgu Sam pun ada lah sampai malam tadi pukul 12 tengah malam kita bersama. Betul. Dan Tuan dah dia terkeluar pula dah. Okay. Dan Tuan Izil dan juga pendengar-pendengar sekalian. Okey, saya sebenarnya dah berkecimpung dalam online ni sejak daripada tahun 2002. Sejak saya pergi melanjutkan pelajaran ke United Kingdom. Dan daripada situ tu sebenarnya banyaklah saya dapat ilmu-ilmu. Dan bila saya balik di Malaysia 2009, saya tak bekerja. Saya dah ada degree tapi saya tak kerja. Dan saya pun berkecimpung lah dalam dunia online marketing ni. Dan adalah orang kata jatuh bangun. Cumanya saya punya ni, saya merupakan solopreneur. Maksudnya saya seorang-seorang. Jadi bila seorang-seorang ni, kita nak berkembang besar tu agak sukar jugalah kan. Tapi orang kata apa, dari segi lifestyle tu kita boleh dengan anak. Kita bersamalah jaga anak apa semua kat rumah. So Alhamdulillah lah. Dan saya rasa Alhamdulillah hari ni saya kalau tengok tajuk ni, saya nak share 3 faktor. Okay, saya nak share 3 faktor macam mana anda boleh gandakan jualan anda, macam mana nak tingkatkan jualan anda melalui trafik-trafik yang ke e-commerce ni. Itulah sedikit sebanyak pengenalan daripada saya, Tuan Wan Zaki. Okey, ingat kau nak share terus dah. Alright, tak apa, simpan dulu. Satu sampai habis. Okey. Alright, kenapa saya buka topik ni, sebab ini adalah kalau kita masuk dalam dunia e-commerce ataupun dunia marketing, internet marketing ataupun digital marketing ni, inilah topik utama bila kita deep, yang hangat, yang bakal yang anda akan bincangkan secara mendalam. Okey, sebab e-commerce tanpa visitors ataupun e-commerce tanpa traffic bagaikan orang kata kedai yang tiada pelanggan lah. Dan to be honest with you, kita lagi lah nak elak benda ni berlaku, sebab online kalau tak ada visitor dia rasa lagi sunyi. Kan? People will not orang kata jumpa kedai you ataupun your online shop ni jika anda tak
the effort ataupun tak buat sesuatu untuk anda bawa mereka ke, orang kata, ke kedai online anda. Okay, kat sini saya refer kepada kedai online because kita dalam tajuk e-commerce. Sekiranya anda ada your own personal website apa, you boleh just relatekan saja, sebab hari ni saya banyak akan guna term kedai online, online shop. Sebab apa? Sebab e-commerce ni dia sangat dekat dengan retail. Sebab dia automate semua orang kata proses yang kita dah set up di platform e-commerce kita tu, sehinggalah kita orang kata menerima bayaran tanpa kita perlu entertain kita punya customer at 24/7, 7 days a week. Okay, non-stop. Okay, dan ia adalah digital asset yang sangat bernilai tinggi, di mana potensi orang kata revenue yang boleh dijana oleh sesuatu e-commerce bernilai jutaan ringgit, malah bilion. Okay, so that's why semua orang kena faham macam mana e-commerce ni orang kata sangat important dan how it works. Okay, kita kembali kepada tajuk. Okay, bagaimana nak jana traffic? Okay, saya sebagai orang yang dah menjana traffic back in 2009, okay, terus terang saya cakap benda ni perlu dipelajari. Tapi hari ni kita akan cerita, bila saya list down, saya rasa lebih 20 teknik. Okay, dan saya akan pecahkan kepada online, organic, okay, dan juga online paid advertising untuk jana traffic, dan juga secara offline. Kenapa saya suka teknik organik dan teknik orang kata tidak berbayar ni? Sebab saya percaya this is something yang evergreen teknik. Evergreen ni maksudnya bila sebab saya percaya bila kita nak buat bisnes secara online ni, most of us adalah start from zero. Kita tak ada modal. Tetapi bila saya nak bantu pada orang-orang yang tak ada modal ni, orang-orang yang tak ada capital yang tinggi ni, inilah teknik yang saya gunakan saya bina jelitasara.com dari kosong, orang kata 12 tahun yang lalu. Okey, yang pertama, saya share dulu Yang pertama adalah search engine optimization results. Okey, SEO dipanggil. Yang ni nanti Izil boleh cerita lebih panjang lah, sebab Izil adalah orang teknikal dalam SEO ni. Contohnya, pada yang tak faham apa itu SEO, okay, kita menggunakan orang kata teknik ini di platform Google Search Engine. Google Search Engine, untuk pengetahuan anda, Google Search Engine adalah platform search engine nombor satu Malaysia. Nombor satu dunia, nombor satu Malaysia pula. Nombor satu di dunia. So, adalah sangat rugi kalau kita tak guna teknik organik ini, kerana adalah sebab most people yang masuk dekat website ataupun mencari informasi ataupun produk, okay, sebelum social media masuk, memang Google is king. Okay, Google ni orang kata master of reference untuk orang buat research sesuatu informasi. So, jika produk ataupun keyword yang related dengan perniagaan ataupun produk anda muncul di orang kata Google Search Engine Result, ini adalah orang kata peluang untuk anda menjana traffic ataupun membawa traffic ke website anda. Contoh, anda boleh Google sekarang tudung ke, tudung online ke, tudung terbaru ke, tudung raya 2021 ke, tudung raya ke, Jelita Sara akan muncul di orang kata di result search engine tersebut. Okey, dan inilah sebenarnya teknik yang sangat orang kata evergreen yang saya buat. Teknik ni sejak 2009 saya bina Jelita Sara tu, malah ia masih kekal sehingga hari ini. Okey, dan indirectly sebenarnya bila orang research pasal orang kata bisnes anda ataupun produk yang anda jual, bila anda muncul di hasil carian tersebut, first impression adalah orang di sana, mereka yang muncul ini adalah mereka yang orang kata dulu kami panggil king lah kan, Izil faham lah, Syam faham lah, dia orang ni king lah ni kan. Tapi sebenarnya ia menggunakan teknik. Kalau orang yang faham, orang yang ada ilmu, dia mereka tahu ini menggunakan teknik SEO. Tetapi teknik ini
bila saya jumpa dengan ramai orang, dia akan cakap, Bawan, macam mana saya nak dapat saya nombor 1 dekat Google? Bukan itu soalan dia sebenarnya. Soalan dia sangat sebab proses dia sangat detail dan ia perlu dipelajari. Okay, so kat sini kena hati-hati bila nak cerita pasal SEO sebab ilmu ini perlu dikuasai dulu, barulah anda boleh orang kata implement, sebab dia bukan straightforward. Dia sebenarnya kalau patutnya saya share yang hujung sekali, tetapi nanti Izzy akan cerita on technical side. Cuma saya nak cerita kat sini, inilah sebenarnya nombor 1 teknik jana trafik yang anda boleh letakkan sebagai target, okay, untuk anda mula bawa trafik ke kedai online anda. Okay, yang kedua, saya nak share yang simple saja sebenarnya. Okay, nanti saya akan bagi dekat yang speaker lain untuk mereka kongsi. Yang kedua, okay, saya selalu buat lah, okay, saya selalu buat, which is saya selalu update WhatsApp status. WhatsApp status ni maksudnya bila kita update satu poster ataupun satu event ataupun satu produk yang ada sale ataupun new produk, okay, dan di WhatsApp status tu kita boleh letakkan link website. Ini sebenarnya function ni sangat powerful tau. Sebab apa? Kalau kita tengok WhatsApp status, memang orang suka stalk kita. Maksudnya suka tengok status kita. So bila ada fungsi something yang boleh drive traffic, anda kena guna. Sebab apa? Sebab dia memberi traffic percuma. Contoh satu hari, saya buat kajian ni. Satu hari, okay, 100 orang akan tengok status anda. 100 orang untuk satu status di WhatsApp. Okay, you bayangkan 100 hari, dalam masa 3 bulan kita ada 100 darab 30 hari. Kat situ kita ada 3,000 potential free traffic. Okay, katakanlah ambil 10% ataupun 50%, kat situ kita tahulah, okay, berapa yang kita mampu jana untuk satu akaun WhatsApp saja. Bila kita bercerita, contoh kita ada staff 50 orang dan kita wajibkan 50 orang ni buat benda yang sama, anda darablah 50 orang itu, free anda akan boleh jana trafik ke kedai online anda ataupun ke website e-commerce anda. Okay, so itu saya share 2 dulu sebab ada banyak lagi. Okay, saya nak pergi dekat orang kata, Cikgu Sam boleh ke? Boleh sedikit lah. Okay. Pengalaman kan, saya nak kongsi pengalaman saya kan, Encik Wan Zaki. Ya, macam ni tau, cikgu sebenarnya kan, my main business kan bukan ajar usahawan untuk beli borong kat China tau. My main business adalah saya buat OEM untuk corporate client saya. Pada masa yang sama, saya juga develop produk untuk mereka, bukan setakat kat Malaysia tapi kat overseas juga. So apa yang berlaku adalah since last year kan, saya kira start juga sebab a lot of corporate program dah cancel project. Saya even ada customer willing to bayar cikgu cancellation fees dalam 20,000, 30,000 just because event dia tak boleh jalan, dia tak boleh order barang tu, tapi dia sudah keluar PO pada saya. Dia rela cancel daripada bayar saya full amount tau. So industri saya memang hit, terutamakan sebenarnya saya ada satu gudang kan, saya ada banyak jubek kosong yang saya bawa balik dari India, bukan China, India, di mana masa tu saya mainly fokus supply jubek tu kepada Watson, Guardian, Tesco, Giant dan sebagainya. Dah banyak tahun dah ada ready stock tau. Then since last year stock tu tak bergerak sebab ramai tak pergi shopping, lepas tu order pun dah semakin kurang. Jadi apa saya berlaku adalah saya memang down lah sebab bisnes tak ada kan, corporate order pun dah tak ada. So what happened is that I start untuk jual jubek saya secara online. Macam mana buat? Saya buat tau. Lepas saya masuk kelas, digital class, apa yang cikgu buat adalah cikgu buat satu website. Sebelum ni cikgu belum buat website lagi. Cikgu jual secara online dengan menggunakan earn traffic tau. Earn traffic iaitu saya share value, saya share informasi tentang market ini ke dalam grup-grup yang ada kat Malaysia. Masa tu sebab cikgu lockdown kat rumah, cikgu buat sendiri tau. Satu hari cikgu buat 3 posting sebab saya tak perlukan, sebab business tradisional saya tak perlukan kita kata social media sangat, sebab dulu tu mindset saya memang tak
tak sama dengan sekarang. So apa yang berlaku adalah saya buat copywriting sendiri, saya buat gambar, saya cari audience saya. Maknanya jute bag, siapa memerlukan jute bag. Okay, ini saya bukan jual kepada B2C tau, saya jual kepada B2B. Saya carilah grup-grup. Di sini cikgu nak rumuslah, kalau kita nak jual barang kita, nak guna cara sebagai own traffic, iaitu traffic yang kita sendiri jaga, di mana kita share value-value kat group. Antara syarat-syarat yang ada apabila kita nak share group adalah first of all, group jangan terlalu besar, group size dia jangan sampai 50,000. No, saya hanya guna dengan atas 2,000 sampai 20 atau 30,000. Kedua adalah grup yang bukan selalu orang jual barang, up, jual barang lepas tu thumbs up, tak. Saya pilih grup yang selalu share tentang value ilmu usahawan. At the same time, saya tengok produk saya dari perspektif different, di mana siapa memerlukan produk ini. Jadi saya pergi ke grup, contohnya saya pergi ke grup yang share tentang ilmu tentang digital printing, saya pergi ke grup yang share tentang ilmu tentang silk screen printing, heat press printing dan heat press printing dan sebagainya. Dari situ saya share value, saya kenal mereka. Kadang kalau mereka tanya soalan, cikgu juga jawab. Saya bagi value saya serve my audience instead of saya jual tau. Dan every day I buat 3 posting, sampailah 2 weeks later I start jual. Tapi I pun bukannya every day buat posting jualan. Satu hari saya buat 2 posting tentang value, ilmu, satu posting saya share tentang produk saya. Dari situ kan, I just want to let you know, dengan tidak menggunakan ads, sebab saya pun jenis kedekut, saya tak nak guna ads dulu sebab kalau saya tak pasti dengan ilmu ads. So dalam 4 bulan tu, website baru yang saya buat itu, bulan pertama kan dengan share value kan, saya dapat jual beberapa ribu saja. Ya betul, bulan pertama beberapa ribu saja. Bulan kedua dia start 4 angka. Saya langsung tak guna Facebook ads, saya just share value. Bulan ketiga, I start ambil satu social media yang buat copywriting dan sebagainya. Dia ganti cikgu sebab masa tu saya dah agak-agak tahu apa yang saya nak minta dia buat. Lepas tu, masa tu kita masih manual lagi, tak guna lagi apps yang tolong kita share kat ratus-ratus group. Kita tak buat lagi. Bulan ketiga, 5 angka lagi, masih 5 angka. Bulan keempat kan, saya start grow dengan 6 angka tau. 6 angka dengan menggunakan pengalaman saya kan. I just want to share dengan kalian semua. Kalau anda tak ada budget nak buat ads kan, kita kena first of all cari audience kita, kat mana mereka, kelompok-kelompok mereka dari segi demografi, orang katanya umur, pendidikan dan sebagainya. At the same time, kita kena tahu bagaimana nak tengok produk kita dari perspektif lain tau. Bukan setakat direct. Maknanya tak boleh kata asyik pergi ke tempat promote produk. No, kita share value, dari situ kita serve audience kita. Bila orang dah kenal kita, percaya dengan kita, bulan keempat saya dapat ramai agent sangat untuk ambil stok dengan cikgu. Dan pada masa tu kan, antara kelebihan adalah saya sudah kurangkan staff saya dari segi orang kata kena layan customer, buat kena layan WhatsApp, kita tak buat dah. Sekarang semua pergi ke website. Saya rasa dari segi perspektif orang kata capacity kerja kan, ini pun adalah satu benda yang kita kena tengok. Sekarang staff saya tak sangat layan WhatsApp, more on kita pergi ke dashboard website kita, lepas tu kita borong barang kita. Dan website itu adalah www.boronglah.com. dia bukanlah website. Saya pun tak pandai buat SEO semua, saya tak pandai. Until now saya masih guna lagi organic ads. At the same time I juga guna paid ads. Itu saja sharing cikgu, terima kasih. Okey cikgu, cikgu slow sikit cikgu. www.boronglah.com. BORONGLAH.com. Okey, ada H lah. Okey. Yeah. Alright, boleh tengok dekat cikgu punya website, okey, macam mana cikgu seorang yang kata konvensional, tidak pernah terfikir pun sebab dah convert saya rasa dengan pengalaman beliau, okey, deal direct, ada corporate client lagi. Tapi pandemik ni orang kata ada hikmah dia mengubah cara kita trade, okey, dan cikgu antara yang saya boleh bagi kredit dan pujian lah. Sebab bukan semua orang boleh evolve, bukan semua orang boleh adapt benda tu cepat, dan ada website malah dan boleh trade online pula lepas tu. Okay, so tahniah cikgu. Okay, thank you for your sharing. Sebab apa yang cikgu kongsikan tu sebenarnya saya nak bawa kepada asas. Okay, asas sebenarnya macam kita cerita episod 1 itu 2 3 kan. Asas online adalah content.
Asas online adalah konten yang bernilai. Jika orang tengok konten yang bernilai, tak kisahlah dari segi infografik, dari segi video ataupun dari segi penulisan blog, mereka akan tends untuk know who are you. Mereka akan tends untuk research more kedai you apa, di mana kedai you. So kat sini sebenarnya bila anda macam cikgu punya strategi, bila dia pergi ke grup-grup Facebook yang orang kata bukan fokus untuk menjual tetapi fokus kepada orang yang mencari value, tetapi dia tahu dia carry sesuatu untuk dia solvekan other people problem dalam grup tersebut, definitely dia boleh jana traffic. Sebab apa? Sebab orang akan menilai, orang kata tahu apa yang ditulis ataupun konten yang dihasilkan tu adalah konten daripada orang yang berpengalaman. Kat sini sebenarnya bila kita ada pengalaman dan kita willing to create that value in term of orang kata dalam bentuk content, kat situ sebenarnya traffic yang bakal anda terima sangatlah besar. Alright, thank you cikgu. Sekarang saya nak pergi dekat Izil dulu sebab Syam orang yang last masuk bilik saya hari ni. So saya bagi Izil. So Izil boleh kongsikan mungkin 2 dulu ke? Okay, dalam masa 2 minit, 3 minit. Silakan Izil. Okay. Ni dengar okey tak? Okay, clear. Clear. Alright. Tadi apa ni dalam perjalanan. Alright. Jadi tadi tahniah cikgu. Saya suka apa yang cikgu buat tu sebab itu adalah prinsip yang saya buat lah. Maksudnya saya memegang apabila dekat online ni penting untuk kita bina perhubungan dulu, dan bila perhubungan itu terbina maksudnya lebih mudah lah kita nak buat jualan. Okey, jadi sebut pasal trafik itulah bila cerita trafik ni ada banyak Tapi saya juga adalah seorang yang penggemar trafik organik lah. Jadi Tuan Abang Zaki dah cerita pasal SEO dan sebagainya. Jadi mungkin kat sini ramai yang guna Instagram contohnya kan. Ada yang buat Instagram ads, ada juga yang mungkin sekadar letak posting dan sebagainya. Mengikut pengalaman saya menguruskan sebagai orang di belakang tabir di beberapa brand ni kan, organic traffic daripada Instagram ni sangat berkualiti in term of conversion. Maksudnya kalau conversion paid traffic, even conversion paid traffic pun tak boleh nak challenge conversion organic traffic daripada Instagram ni. Jadi bagaimana kita nak menguruskan traffic daripada Instagram ni? Satu, kita nak guna itulah tadi kan, maksudnya membina perhubungan dengan give value tadi kan. Give value ni dia banyak cara lah. Satu, membina perhubungan in term of kita membina perhubungan tu, maksudnya contohnya kita target market kita suka fashion, jadi kita pun layan dia punya kesukaan tu lah. Kita pun hidangkan perkara-perkara yang cantik, yang menarik, yang menyebabkan dia suka dengan kita punya konten tadi kan. Dan kalau kita contohnya macam cikgu buat burung Cina dan sebagainya, jadi konten-konten yang dekat dengan kita punya target market atau kita punya audience tu akan menyebabkan mereka melekat dekat kita punya Instagram lah. Itu satu. Dan sekiranya kita dah capai contohnya 10,000 followers kan. Jadi stories tu yang ada swipe up tu adalah perkara yang sangat powerful lah bila kita ada website ni. Sebab dia memudahkan. Memang kita boleh letak link dekat dekat bio dan sebagainya, tapi dia menyebabkan ada banyak klik. Tapi dekat story tu bila dia kata kita kata kalau nak berminat terus swipe up kan. Jadi kat situlah antara trafik ataupun teknik yang menyebabkan conversion berlaku dengan sangat-sangat baik lah. Ini perkara yang boleh diambil berat lah. Diambil peduli terutama sekiranya kita sekarang ni contohnya kita dah buat akaun Instagram, mungkin follower kita mungkin tak berapa ramai lagi kan. Tapi aimnya dapatkan swipe up tu lah. Itu bagi saya swipe up tu macam kalau buat Instagram tak ada swipe up tu macam satu kerugian lah. Kerugian kita in term of maksudnya nak direct traffic kepada website kita. Memang traffic tu kita boleh juga direct kepada WhatsApp dan sebagainya, tapi sebab kita hari ni, saya adalah orang yang memang tegar percaya kepada website ni sebab satu website dia boleh e-commerce kan, dia boleh buat kerja 100 orang ataupun 1,000 orang. Jadi kita akan jimat lah bila tidak ada traffic tu, kita tak perlu membayar 1,000 orang tu kan. Tapi bila kita perlukan maksudnya 1,000 orang tu, e-commerce dah sedia dah untuk melayan keperluan tersebut kan. Sebab tu penting untuk kita faham e-commerce ni. Sebab bila kita dah faham, kita waktu tu kita dah tak sibuk-sibuk lah nak buka saya bukan kata tak boleh nak guna WhatsApp sebab WhatsApp pun semua ni dia melibatkan manusia. Jadi kita nak kena jaga manusia ni lagi susah lah berbanding nak jaga sistem ni kan. Jadi mungkin satu dulu lah Tuan Zaki kan.
Nanti kalau banyak pun dia jadi serabut. Dia serabut kan. Okay, betul. Alright, saya komen sikit tentang Izil punya sharing. That is the most antara yang powerful traffic driven yang boleh jana ke website kita, yang boleh drive ke website kita adalah melalui Instagram story yang ada link ke website kita. Sebab apa? Sebab bila kita masuk fasa social media, kita kena tengok something yang orang suka, orang mencari untuk menghiburkan hati mereka ataupun mencari untuk mereka orang kata relax, tetapi ada potensi untuk menjana traffic ke website kita. Dan Instagram story yang diletakkan link ke website tu adalah something yang sangat-sangat anda perlu buat. Sebab apa? Jelita Sara pun buat benda yang sama. Okay, dan kita tahu bila kita menghidangkan konten-konten yang orang nak tengok, so definitely kita akan cross juga dengan orang kata related hashtag untuk kita target orang yang mencari that specific keywords untuk mereka nampak kita punya content. Okay, dan bila mereka nampak kita punya content menarik, orang kata menghiburkan, pada masa yang sama ada elemen orang kata jana trafik tu. Itulah yang saya cakap, benda ni sangat penting untuk anda identify social media potential driving traffic, dipanggil link to follow. Okay, link to follow ni kita kena tengok kenapa saya suka Facebook. Sebab Facebook kita boleh simply buat posting dan kita boleh simply letak link dan link tu hidup, dan if anybody wants to know more, they can just click the link and pergi ke website kita. Itu adalah yang saya suka. Dan definitely Insta story saya suka. Sebab apa? Saya buat content video, okay, lepas tu dia terus boleh pergi ke link. Itu sebab benda yang berpotensi untuk menghasilkan traffic ke website kita, kita kena pay attention. Alright. So, saya akan baca lagi benda-benda lain lagi lepas ni untuk social media. Tapi sebelum tu kita pergi kepada Tuan Syam kita. Okay. Tuan Syam, silakan Tuan Syam. Oi, ini maknanya semua dah share ni. Apa benda lagi aku nak share ni? Ada lagi. Tapi tak apalah. Orang kata apa, kita ada pengalaman sedikit sebanyak tu. Okey, saya nak share dengan anda 3 benda ni. Okey, 3 benda ni. Kalau siapa yang ada pen dengan kertas, tulislah 3 benda ni. Sebab apa saja yang berkaitan dengan trafik, 3 benda ni amat penting sekali. Okey, 3 benda ni adalah KCO. Okey, KCO. KCO. Kalau anda buat K, anda buat C, anda buat O, ketiga-tiga ni perfect, anda akan dapat trafik yang banyak gila. Tapi kalau salah satu tak apa-apa perfect, anda kena readjust sampai anda dapat trafik yang banyak. Okey, saya mula dengan K dulu. K ni apa? K ni adalah kacau. K adalah kacau. Sebagai contoh, kita ni sebenarnya tengok dekat FB, kita duk scroll slide. Yang mana satu yang mengacau hati kita? Adakah benda tu stand out? Adakah benda tu bold? Adakah gambar tu lawa? Adakah kalau dalam TikTok tu, adakah dia ada gedik-gedik sikit kan? Orang suka untuk tengok. Jadi benda-benda ni lah sebenarnya yang anda kena fokuskan. Maksud kacau tu sebenarnya adalah ianya memberi perhatian kepada anda walaupun apa benda yang anda lakukan pada ketika itu. Sebagai contoh katakanlah saya tengah lepak-lepak dekat orang kata apa, halaman rumah saya ni ada padang permainan, ada pokok-pokok, tiba-tiba ada orang accident. Saya mesti akan tengok punya, ataupun ada bunyi letupan ke apa, saya akan tengok benda tu. Dia akan mengalih perhatian saya sebab benda tu telah mengacau saya. Sebab itulah kacau ni sebenarnya hanya untuk menarik perhatian. Itu sahaja. Okay. Yang kedua, tadi KCO. K kacau, C adalah cerita. Anda kena faham. Jangan cerita pasal produk. Asyik-asyik cerita pasal produk. Kita kena cerita pasal penceritaan yang berkaitan dengan produk. Saya nak bagi contoh. Katakanlah Tuan Wan Zaki dia jual tudung. Dia tak cerita pasal tudung. Tapi dia cerita pasal
daripada mana kain tu diambil, apa jenis kualiti kain tu. Dia cerita pasal ramai orang order secara online, mudah. Dia cerita pasal hari ni staff dia packing 500 pack sehari, contoh yang dia punya time top peak tu. Jadi dia dalam keadaan bercerita. Tadi mula-mula kita kacau, orang tengok timbunan packing untuk dipost, kemudian dia cerita, dia kata, oh terima kasihlah kepada orang yang dah, orang kata apa, dah order, ini insyaAllah nanti besok ataupun lusa kami akan hantar dengan ni, anda akan terima dengan hati yang gembira. Kita bercerita, kita tak jual pun, kita bercerita. Kemudian lepas kita cerita, dia mestilah disusuli dengan tu apa? Tu adalah KCO. Adalah offer. Apa yang kita nak offer pada dia? Offer ni bermaksud bukanlah semestinya kita nak offer satu-satu benda yang menjual. Kita boleh offer suruh dia like page kita ke, ia lebih kepada macam call to action. Sama ada kita nak suruh dia pergi link ke website kita ke, sama ada kita nak suruh dia tengok-tengok dulu download katalog kita ke. Okey, jadi ketiga-tiga elemen ni sebenarnya amat penting untuk kita tarik trafik pergi ke satu tempat. Tak kisahlah berapa banyak anda ada untuk platform-platform yang untuk anda kacau, Instagram, TikTok. Kalau larat buat banyak, buatlah banyak. Kalau tak larat, buat satu je dulu. Kemudian fikirkanlah cerita-cerita, cerita-cerita yang berkaitan dengan anda dah touch kacau tadi, anda bercerita, bagi value apa semua, dan jangan lupa wajib kena ada offer, wajib kena ada call to action. Anda nak suruh pembaca tu pergi kat mana, anda nak suruh pembaca anda share, anda nak suruh pembaca anda ingat branding anda. Jadi inilah sebenarnya tiga elemen yang saya nak sharekan. Ingat KCO, kacau, cerita, offer. Itu saja Tuan Wan Zaki. Wow, macam TKO pula, KCO KCO. Okey, saya suka teknik Syam ni. Syam ni sebab dia otak dia orang lama, so dia akan structure sikit kan. So kacau sebenarnya dia trigger attention sebenarnya. Dia trigger people to stop kejap dekat you. Apa dia ni share ni kan. And then bila cerita, kita bercerita pasal storytelling. Teknik storytelling adalah teknik yang sangat powerful. Okay, saya kenal ramai guru-guru bisnes. Okay, bila dia punya storytelling tu power, they can make others people to listen. They can make others people untuk pay attention. Okay, they can make orang kata macam Coach Remy cakap, burung terbang pun boleh berhenti ya Syam kan? Macam mana Syam? Burung terbang pun boleh mendongak berhenti. Kan? So that is the powerful of storytelling. Dan storytelling ni sebenarnya kita boleh buat dekat banyak platform. Contohnya dekat blog post. Okay, contohnya dekat Facebook post. Contohnya macam dekat YouTube video. It's all about storytelling. Tetapi bila kita bercerita pasal storytelling ni, to be honest, ini saya test. Data yang saya test. Data yang bila saya test ni maksudnya, bila kita hard sell, contoh saya buat satu posting, kita launch tudung baru hari ni, harga RM49, boleh ke website saya, link dekat bawah tu. Just klik link kat bawah ni. Okay, memang dari segi like akan dapat rendah, komen sendu, traffic yang dibawa pun sangatlah rendah. Berbeza dengan storytelling. Storytelling kita bercerita, contoh perjalanan saya membina Jelita Sara. Alhamdulillah sampai kat last tu, daripada kosong, angkut tudung, packing tudung sendiri, ceritalah susah dia macam mana, menangis, air mata, darah keluar kan. Lepas tu kat bawah tu, alhamdulillah kita dah masuk ke tahun ke-12 tahun ni, dan kita sekarang tengah buat orang kata appreciation sale. So kepada anda yang dah support Jelita Sara selama 12 tahun, kami sangat menghargainya. This is the best way we reward you back. Sempena 12 tahun anniversary. Letak link kat bawah tu. Kat situ sebenarnya teknik storytelling sangat powerful. Dia akan dapat like beratus-ratus. Saya tak pernah lah sampai beribu, saya bukan influencer. Tapi komen boleh pergi lah 30 komen ke bawah kan. So kat situ sebenarnya teknik storytelling perlu anda pelajari.
Be yourself, ceritalah cerita yang anda lalui. Jangan tokok tambah. Sebab storytelling ni kita tahu, kalau you tokok tambah, orang tahu ini tambah garam ni. Tapi kalau you go through, you cerita apa yang you lalui dalam proses membina perniagaan ataupun produk anda, ia akan jadi authentic, dia akan jadi unik dan dia akan create content yang macam cikgu cakap tadi. Okay, so offer adalah call to action. Memang dalam internet memang dia akan ada call to action. Call to action tu yang saya cerita tadi tu, kita nak hargailah apalah, lepas tu last sekali cerita, kalau nak grab this, you just klik link kat bawah ni. So kat situ sebenarnya bila proses orang kata KCO daripada Syam ni berlaku, barulah kita boleh menjana traffic ke website kita. Alright, kita nak pergi ke round kedua. Okay, round kedua saya nak share satu lagi teknik. Teknik ni, okay, apa yang kita share ni adalah organik tak berbayar lagi ni, tak cerita pun Facebook ad tu. Tak cerita lagi. Saya rasa tak sempat cerita sebenarnya. Kita dah 5 lain topik lain bayar. Kan? So, okay, saya nak pergi ke satu teknik di mana teknik ni zaman saya, zaman Syam, zaman Izil menggunakan teknik ni. Teknik ni adalah teknik dipanggil teknik blog post. Teknik blog post adalah, you kena faham, teknik blog post adalah teknik yang sangat evergreen, sangat powerful bila kita ada community, okay, di mana dipanggil backlink. Dia akan menyumbang kepada teknik SEO tadi yang saya cakap first tadi. Sebab apa? Sebab bila kita hasilkan content yang boleh drive traffic, refer back traffic, link balik traffic kepada website e-commerce kita, ini adalah dipanggil rating ataupun scoring yang Google sangat suka. Google Search Engine sangat suka dan Google Search Engine mengiktiraf benda ni sehingga ke hari ini. Contoh, anda boleh pergi ke wanzaki14.blogspot.com, dekat bio saya ada info ni, di mana saya menceritakan proses saya di Clubhouse, siapa saya cerita, okay, episod hari ni saya share bagaimana nak jana traffic ke, okay, apa produk nak jual dekat e-commerce. Tapi anda perasan tak, dalam situ ada satu saya akan highlightkan dan saya akan letak jelita sara, contoh. Okay, dan bagaimana saya membina jelita sara. Kita tak promote produk tau, tapi bila kat words jelita sara tu, kita linkkan balik ke website jelita sara. Ini dia panggil backlink sebenarnya. Backlink ni sebenarnya, okay, dia membantu SEO punya teknik tadi yang pertama saya kongsikan. Pada masa yang sama, dia menjana traffic. Dekat sini kita kena faham, this is something yang orang kata, bila kau buat benda yang orang lain malas nak buat, siapa yang dapat untung? Okay, so saya tak pernah cerita sangat tau teknik-teknik ni, sebab teknik ni pada saya orang tak malas lah nak cerita, aku buat TikTok. Contoh kan. So kat situ, tapi saya tak underestimate TikTok. Nanti saya cerita pasal powerful of TikTok pula, sebab saya tengah kaji TikTok sekarang. Okay, so kat situ sebenarnya blog post is sangat powerful. You boleh create that content. Daripada blog post you boleh you kill too many birds with one stone saja sebenarnya, blog ni. Sebab apa? Sebab bila you hasilkan storytelling yang power, okay, you boleh backlink. Lepas tu you boleh ada infografik, you ada gambar, foto. Lepas tu you boleh embed, maksudnya you boleh masuk ke YouTube you pula. Kat situ sebenarnya you boleh tengok blog post saya yang saya buat dekat wanzaki14.blogspot.com tu. Sebab apa? Sebab saya buat blog tu pun baru-baru ni je. Cuma sebab bila saya terfikir nak buat e-commerce Malaysia, saya rasa saya perlu praktikkan apa yang saya nak tunjukkan dalam ataupun saya nak sharekan dalam club ni, supaya orang yang membaca ataupun mendengar, dia faham macam mana Jelita Sara buat daripada 2009 sampai ke hari ni, they are still gaining traffic and the conversion is very powerful, very berkualiti. Izil ada tanya saya, what is your conversion rate at the moment, kan? So kita enjoying that conversion rate dah lama dah. Yeah, so kat situ sebenarnya kita kena faham rahsia menjana traffic yang power, maksudnya yang evergreen teknik yang saya cakap tadi tu. Okay, so saya nak pergi ke Puan Sam, okay, Cikgu Sam, okay, sekiranya Cikgu Sam ada lagi tambahan nak share? Ya, saya ada nak share sedikit kan, bagi anda kan, bagi mereka kan, mungkin anda di bawah di sini yang ada isu dari segi privacy kan, privacy di mana anda macam kalau anda nak guna organic lead, anda tak suka sangat guna profile sendiri untuk share. Sebenarnya kan anda boleh buat satu avatar profile tau, sebab bila
cikgu share dalam group kan. Sebenarnya cikgu tak main social media. Tak, kalau you trace cikgu, saya baru last year, end of the last year, saya start saya punya page kalau tak silap saya. Even tu Instagram saya pun last minute, I tiba-tiba upload banyak gambar supaya untuk menunjukkan credibility cikgu. Sebenarnya, bila saya start buat organic lead, saya buat sharing kat value-value kan, cikgu pun tak suka guna personal profile cikgu. Maka masa tu cikgu guna personal profile company cikgu yang nama dia Rachel. Di mana saya create avatar Rachel tau. Di mana dia adalah seorang yang tengah kerja online, tolong family dia. At the same time dia ada banyak stok nak keluar. Dia selalu start kat online dan sebagainya. Cikgu masih ingat the first posting kan, cikgu buat ada tentang apabila saya gaduh dengan mak pagi-pagi itu. Sebenarnya itu semua imajinasi cikgu tau. Seriously. That post walaupun bukannya kata banyak, tapi that post kan managed to grab a lot of attention. Saya ada, kalau tak silap saya, 50 lebih comments. Post pertama saya kat grup-grup yang saya pilih. Dari situlah orang tanya, Rachel you jual stok apa? Kenapa pening kepala? Barulah saya start cakap dalam komen saya. Dari situlah I bring the storyline macam Syam kata kita ada apa? Kita ada kacau, kita ada orang kata offer. Alright, dan juga kita kena cerita, betul tak? I guna strategi yang sama. Terima kasih Syam untuk ingatkan cikgu tentang strategi ini. Saya share. On and off saya share tentang bisnes saya, stok saya dan sebagainya. Dari situ ramai PM tau. Curious nak tahu, Rachel you jual apa? Dan dari situlah tim saya akan jawab dan sebagainya. Jadi inilah antara tips tau. Kalau anda kan ada isu dari segi privacy, tak nak tunjuk muka sendiri untuk jual, anda boleh create satu avatar profile supaya senang untuk anda menulis share value dalam keadaan yang orang kata tak ada mental block. Di mana saya rasakan tak ada orang kan lebih sesuai daripada anda untuk menulis tau. Kenapa kan? Saya rasa kalau anda adalah seorang usaha startup kan, anda adalah orang yang paling memahami produk anda. Anda adalah orang yang paling tahu apa anda nak cakap tau. Itulah sharing cikgu dan for information kan, dulu saya benar ada satu posting tentang satu topik tentang profit sharing. Posting itu kan walaupun bukannya ramai orang share dalam grup kan, I got I think more than 30 people, 30 orang share post ini. Sampai sekarang kan even saya punya social media punya orang take over, dia pun tak dapat buat posting yang ada ramai share tau. I just want to share, bukan nak show apa, cuma nak kata kalaulah kita tak buat sendiri, siapa lagi nak buat kan, betul tak? Jadi kalau boleh just do it only. Kalau you ada isu dari segi privacy, just create satu profile avatar supaya anda boleh, orang kata free, dari segi freestyle untuk tulis apa anda nak tulis. Itu saja sharing cikgu. Terima kasih. Okay cikgu, it's a very good example. Cikgu boleh nanti PM saya that link profit sharing yang cikgu kata dapat share 30 tu. Saya akan tulis dekat blog post wanzaki14.blogspot.com tu untuk kita refer this kind of content yang anda boleh jana traffic sebenarnya. Boleh cikgu I kena cari dulu sebab last year. Last year pun kalau tak silap saya kat satu group. Cikgu kena cari. Okay. Sebab Alright. benda ni penting pada saya sebab konten. Alright. Okay, saya dah buka open raise up hand. Kalau ada yang nak bertanya, kita boleh ambil 1-2 untuk naik ke atas dan bertanya. Okay. Dalam Clubhouse, kita beraudio sebenarnya. So, if you want to learn about Clubhouse, you have to participate dengan naik ke atas dan bertanya soalan. Sekiranya anda malu, anda segan, okay, anda boleh just PM saya dekat lambang roket kertas tu kan. So kapal terbang kertas tu kan. So kat situ boleh tanya soalan, saya boleh bawakan saya boleh open that question to the floor. Okay, dan kita dah lagi 10 minit, sekejap saja. Alright, saya rasa tak sempat ni cover semua. Tapi tak apa, Izil, silakan Izil kalau ada apa lagi nak tambah untuk bagaimana kita nak jana traffic. Okay, ni maksudnya tambahan lah kepada sebab tadi Wan Zaki cerita pasal blog kan. Jadi blog ni adalah benda yang saya sangat suka lah. Jadi satu teknik yang bagi saya memang proven lah untuk drive traffic adalah saya panggil blog walking lah. Blog walking ni kita pergi daripada satu blog ke blog yang lain. Kita tinggalkan jejak dengan menulis komen. Cuma pastikan dia ada beberapa lah kriteria blog yang kita nak tinggalkan. Satu, kalau dia guna WordPress, lepas tu dia ada guna comment love. Comment love ni menyebabkan latest artikel kita tu akan terus terpapar dekat dalam komen tu. Jadi cara dia, teknik bagaimana kita nak membuat blog walking yang berjaya adalah kita singgah kepada blog-blog yang mungkin kita rasa dia punya pembaca tu similar lah dengan kita punya target market. Kemudian kita komen tu bukan kita nak promote tau kita punya kita punya blog ke apa, tak. Kita nak komen based on apa topik yang diberi yang ditulis tu, tapi komen kita tu menyebabkan orang curious nak tahu siapa kita ni kan.
Maksudnya komen kita tu cukup bagus sampai menarik perhatian dia. Jadi maksudnya ini salah satu teknik yang memang proven lah. Maksudnya kalau blogger-blogger baru dulu memang saya cakap nak drive traffic, yang paling cepat adalah dengan buat blog walking lah. Jadi itu sedikit lah tambahan daripada kalau nak cerita dari konsep blog lah. Alright. Terms block walking ni, ini orang-orang lama orang akan pakai lah block walking ni, tapi kalau cerita dengan younger generation, apa cerita tu block walking. Tapi memang power sebab dulu memang teknik block walking ni something yang memang adalah salah satu teknik untuk menjana trafik. Saya tambah sikit lagi, dulu kita zaman forum kan Izil kan, kita juga orang kata digalakkan untuk involve dalam forum, because forum dia ada signature kita tu boleh drive traffic. Sekiranya kita participate dalam forum dan juga orang akan nampak macam Izil cakap, orang akan nampak kita punya komen ataupun idea ataupun suggestion yang kita bagi adalah sangat power dan mereka ingin tahu lebih lanjut pasal kita, siapakah kita, kat situlah dipanggil signature, orang kata signature, panggil apa signature lah, kita punya online signature tu ada website dekat bawah tu dan mereka akan pergi dan ia menjana trafik juga. Alright, so Syam ada nak tambah block walking? Lama tak dengar perkataan block walking tu. Kan? Dah lama tak dengar perkataan yang signature forum. Saya cuma nak tambah je. Signature ni sebenarnya kita boleh letak kat banyak tempat. Cumanya sama ada kita buat ataupun tidak, itu saja. Ni yang saya teringat setakat ni lah yang saya teringat. Signature anda boleh letak dekat anda punya WhatsApp, anda punya Instagram, anda punya email pun anda boleh letak. Lepas tu sekiranya anda merupakan penulis kepada blog kawan-kawan, anda boleh minta blog kawan-kawan tu letakkan anda punya nama dan anda punya website. Itu pun sedikit sebanyak boleh membantu. Lepas tu dari segi orang kata dia ada capaian link tu yang boleh membuatkan trafik tu pergi kepada e-commerce anda. Dan anda kena ingat, link tu dia tak boleh, dia jangan yang macam nak beli produk ni, dia bukan macam tu. Dia kenalah something yang untuk memperkenalkan diri kita, siapa diri kita. Dan dia macam, orang macam tertanya, siapa dia ni Jadi kat situ itulah sebenarnya kita boleh ambil peluang untuk dapatkan trafik tu. Dan last but not least, apa yang Tuan Zaki buat, yang dia punya blog tu, blogspot tu, sebenarnya anda pun boleh buat. Bukan nak kena keluar duit pun. Anda pergi je dekat blogger.com, tak sampai seminit anda dah ada blogspot anda percuma. Anda yang bestnya ianya percuma. Anda pergi je dekat blogger.com tu, anda register, ada akaun Google. Siapa yang rasa-rasa lah, contoh tak tahu macam mana nak buat, anda boleh je PM saya akan bagi anda dia punya link dia, macam mana cara anda nak daftar. Very simple, very straightforward. Okay, anda boleh je PM saya boleh bagi anda dia punya link dia, anda boleh klik dan anda buat lah. Benda ni free je. Betul tak Wan Zaki? Itu saja daripada saya. Betul. Dan orang yang trigger saya untuk buat blogspot ni adalah Tuan Syam lah. Bila saya nampak saya dah pernah ada blog yang berbayar, tetapi end up adalah masalah-masalah, cabaran-cabaran yang tersendiri dia. Tapi bila saya fikir baik aku tulis free blog platform je, blogger ni kan, blog post ni kan. Blog post lah. Blog post ni kan sebab pada saya blogspot. Sorry, aku dah pening. Blogspot ni sebab apa? Sebab it's something yang dia akan kekal kat situ. Kalau kita tulis benda yang elok, dia akan kekal kat situ, okey, dan dia boleh membantu kita bila kita dah tak ada nanti. Kan? So kat situ saya nak cepatkan lagi sebab kita masa tak banyak sangat. Okey, saya boleh just run through orang kata online teknik yang boleh drive traffic yang orang kata anda boleh buat macam tu je. Okey, antaranya adalah kita boleh install push notification. Rasa tak dapat cari dah last year ke. Okey, sorry, tak apa cikgu. Kalau adalah. Okey, so push notification is very very powerful juga bila anda orang kata dipanggil subscription tau. Subscription sebab subscription ni dengan adanya orang untuk
ready untuk terima notification daripada kita, kita boleh hantar benda tu, kita boleh just dipanggil push notification. Anda boleh install benda tu dekat website anda, so subscriber yang subscribe benda tu, mereka akan dapat notification ke website anda balik. Okay, dan anda boleh gunakan teknik-teknik seperti guest posting. Guest posting ni maksudnya dia write a blog, kita jemput dia untuk cerita tentang produk kita ataupun brand kita. Ini juga bila kita berkolaborasi dengan influencer ataupun media, dia akan banyak sangat membantu untuk drive traffic kita juga. Okay, saya nak share sikit pasal TikTok. TikTok is antara yang tengah naik sekarang, yang tengah trending gila-gila, powerful gila, content creator yang orang kata kreatif, dia akan lepak dekat TikTok sekarang ni. Sebab apa? Sebab saya kata bila saya tengok, saya study pasal TikTokers ni kan, dan ada salah seorangnya, okay, dia mengatakan dia boleh jana pendapatan melalui sistem affiliate saja, di mana bila dia ada followers yang melebihi 30,000, okay, dan dia menghasilkan orang kata konten yang power, kat situ dia boleh jana pendapatan pasif. Okay, nanti affiliate Syam boleh recap sikit lah pasal affiliate program, sebab Syam ni dia owner kepada dombik.com. So kat situ sebenarnya dia ada elemen yang sangat power. Dia kata bila dia punya content tu getting viral dekat TikTok, pada masa yang sama dia getting commission yang paling tinggi pada hari tu. You bayangkan bila kita join program affiliate, is something yang kita tak tahu tau. Kalau Allah nak bagi rezeki, video yang konten yang kita hasil tu become viral, orang suka, dan pada masa yang sama orang akan tanya, siapa dia ni? Siapa Mamat ni? Kliklah link tu. Tu yang social media yang ada profile, jika anda tak letak link website ataupun e-commerce anda dekat situ, sangat rugi. Sebab apa? We never know when people want to know about you tak letak benda tu, sangat rugi. Sebab lagi-lagilah link tu hidup, dia panggil. Link tu boleh refer traffic, boleh bawa traffic ke website anda. Kat situ sebenarnya, bila kita nak masuk ke sesuatu platform, contoh macam Clubhouse is something yang at the moment dia tak bagi lagi that privilege. Tetapi dia buat macam mana? Dia bagi melalui Instagram. So bila dia bagi melalui Instagram tu, dekat bio Instagram, dia boleh bawa traffic balik ke e-commerce kita. Kat situ sebenarnya tu saya share kenapa kita kena guna Linktree. Linktree ni is something yang kita nak kill more birds with one stone saja sebenarnya. Tetapi dia boleh drive traffic ke website pertama kita, ke website kedua kita, ke e-commerce pertama kita, ke e-commerce yang kelima kita. So kat situ Linktree ni sangat powerful sebab dia boleh drive traffic juga. So itu yang online lah. Okay, saya nak recap sikit saja kepada offline. Offline pun anda jangan fikir offline tak boleh jana traffic ke website kita. Salah. Sebab apa? Sebab dekat offline juga anda boleh jana traffic. Contoh, anda boleh buat car sticker, boleh buat baju yang print your website address. Okay, boleh buat merchandise yang always consistent dengan you punya website address. Boleh buat leaflet ataupun brochure yang mesti ada you punya website address. Okay, dan orang kata, kalau orang kata konvensional lah, okay, letterhead ataupun any of your document yang pergi keluar daripada syarikat you, ada website address dekat letterhead tu. Kat situ sebenarnya ramai tak perasan. Ramai orang fikir, apalah, kita nak jana traffic kena buat secara online. Tak, sebenarnya daripada baju, daripada logo kita, dari benda yang kita bawa setiap hari, benda yang kita pakai setiap hari, kalau kita pakai, ini teknik-teknik internet marketers lah. Kalau dia buka contohlah dia ada Jelita Sara, dia akan pakai baju Jelita Sara yang mesti ada jelitasara.com dekat baju tersebut. Okey, kita dah nak recap dah. Okey, saya bagi seorang seminit lah untuk semua co-moderator e-commerce Malaysia untuk kita recap bagaimana nak jana traffic ke e-commerce kita. Okey, saya silakan cikgu, silakan 1 minit. Terima kasih Encik Wan. Cikgu just nak bagi pesanan, reminder bahawa kalau kita nak dapatkan organic lead, kita perlu konsisten. Okay, cikgu adalah konsisten. Kena konsisten, stay konsisten, tiap-tiap hari buat sharing dan dia memakan masa. Jadi
kita kena bersabar untuk tunggu result itu, tapi dia mesti dapat. Cuma kita kena konsisten dan stay sabar. Itu saja sharing cikgu hari ini. Terima kasih. Alright, thank you. Consistent is orang kata itu mother of everything lah. Kalau kita buat apa pun tak konsisten, dia tak akan berjaya. Okay, so consistent ni is something yang macam Coach Remy selalu cakap, dia selalu cakap, okay, bila kita cerita pasal marketing, kita cerita pasal law of large number. Law of large number ni adalah dekat berapa banyak effort kita buat, okay, berapa konsisten yang kita buat setiap hari, itu akan menghasilkan traffic yang tinggi. So kat situ kita kena faham consistent is orang kata something yang kalau kita boleh buat, kita akan berjaya insyaAllah. Alright, Izil silakan recap 1 minute. Okay, mungkin tambah satu lagi. Tadi Wan Zaki ada cerita pasal push notification. Ada satu teknologi ni yang dah lama orang lupakan lah. Dia panggil feed burner. Tapi saya tahu ada orang yang menggunakan ni, dia jana 5 ke 6 angka sebulan pendapatan ni, puluhan ribu hingga ratusan ribu hanya dengan menggunakan feed burner. Jadi ni tambahan lah untuk bagaimana kita nak uruskan trafik tadi. Jadi kita hari ni banyak dah macam-macam sumber trafik yang kita boleh buat. Pesanan saya hanyalah apabila kita nak memulakan sesuatu perkara tu, pilih satu benda source trafik tu yang paling kita rasa selesa untuk uruskan. Perahlah sepenuhnya, maksudnya jangan saya nak buat 10 jenis trafik tau. And fokus pada sesuatu. Bila dah satu tu kita basically kita dah nampak dah punya result, barulah kita move atau tambah sumber-sumber trafik yang lain. Sebab in the end bila kita nak terlalu nak kejarkan banyak-banyak ni, kadang-kadang tu kita tak boleh nak master sumber trafik tertentu tu kan. Sebab setiap platform, setiap cara ni dia ada teknik-teknik yang betul-betul mendalam. Tadi kita cerita surface je kan. And bila kita faham setiap platform tu, kita akan dapat impact yang lebih luar biasa lah. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih Tuan Zaki. Alright, thank you Izil. Okay, feed burner, satu benda yang dah lama juga saya tak dengar. Nanti Syam pun mesti setuju juga. Feed burner. Feed burner ada lagi ke Izil? Ada lagi Ada. Sebab tu yang saya cakap ada orang masih berjana 5 ke 6 angka sekarang ni. Alright. Ni benar rasanya dia dah nak tutup registration kalau tak silap saya. Kena check Izil, tak tahu bila ada saya dapat information. Feed burner is something yang related dengan blog. Okay, kepada orang yang baru dengar ini, ni cerita-cerita yang orang kata kalau teknik jana traffic, ini yang core besi dalam tu. Ni feed burner ni semua benda-benda dia lah. Okay, Syam silakan. Alright, so di akhir kata ni saya nak bagilah standard lah kan. Kita nak orang kata apa, sembang aja tapi kita tak buat pun tak guna juga. Jadi kita kena buat secara praktikal. Jadi sebagai contoh saya nak share dengan anda, ini saya baru buat 2-3 hari je saya baru buat. Siapa yang follow saya kat bawah ni mungkin dia tahu apa yang saya buat. Saya nak share dengan anda satu benda yang percuma. Okey, saya bukan nak share benda saya nak share yang Cikgu Sam buat. Sebab saya rasa Cikgu Sam ni dia memang selalu tiap-tiap pagi tu dia buat sharing. So saya rasa macam saya nak bagilah sedikit orang kata apa, kredit lah kepada Cikgu Sam. Jadi sebenarnya Cikgu Sam ni saya pun dah belajar dengan dia macam mana cara nak dapatkan produk borong daripada China secara online saja. Dan sekarang ni walaupun saya tak tahu berbahasa Mandarin, tetapi saya boleh baca. Kita guna Google Translator je lah. Jadi siapa yang kat sini yang berminat nak tahu dengan lebih lanjut, ni contoh nak drive traffic contoh. Anda boleh PM saya, okey, bila anda PM saya akan bagi tahu rahsia benda ni yang Cikgu Sam ajar kat saya ni with Cikgu Sam punya permission. Dan daripada situlah sebenarnya saya boleh drive traffic masuk ke saya punya Black Channel ni, dan daripada situ saya boleh share saya punya link kepada link yang anda akan dapatkan tadi. So kalau secara praktikal anda nak cuba, anda boleh je PM saya bagi link tu. Dan anda juga boleh menggunakan teknik ni. Sebab saya dah gunakan teknik ni dan alhamdulillah ramai juga yang kat bawah ni dah dapatkan manfaat daripadanya tentang sharing tu. Itu saja Wan Zaki. Orang kata apa, action make perfect. Thank you Tuan Zaki. Alright, Syam tak habis-habis dengan dia punya teknik call to action, memang power. Sebab itu dia punya blood. Alright. Okay, so kita nak recap dah, kita nak habis dah. Okay, kita terlajak 4 minit dah. Okay, semua saya nak orang kata nak bagi peluang sekiranya Izil, okay, Syam dia dah bagilah tadi. Okay, Izil dengan Cikgu Sam ada upcoming event di Clubhouse yang anda nak promote, silakan.
Kalau saya besok hari Ahad petang, 2 suku petang, saya akan buka topik mengenai bagaimana nak menjana idea unlimited setiap hari. Dan sebab ramai yang kata bila nak buat konten ni tak ada idea dan sebagainya. Jadi besok saya akan share lah teknik yang bagaimana sebenarnya apabila kita faham konsep idea ni, dia memang sampai tak cukup masa lah nak tulis semua idea yang kita ada tu. InsyaAllah besok 2 suku petang di local SEO. Alright. Okay, bila Izil ni kita faham lah dia punya fundamental. Dia akan berpegang kepada content is king. Okay, saya pun pegang benda tu. Content is king. So esok Izil nak cerita macam mana nak generate that idea untuk generate banyak content yang kita boleh buat dekat platform yang kita rasa kat situ platform kalau aku post satu post je dia dapat beratus-ratus like dan berpuluh-puluh komen. Okay, so boleh stay tune dengan Izil kat besok, boleh tengok dekat profile dia kalau dia dah create event tu dan boleh tekan loceng Clubhouse tu untuk reminder. Cikgu ada event apa-apa cikgu? Sebab saya percaya cikgu pun dah ada setiap pagi kot nak promote. Macam ni, cikgu adalah seorang yang sangat konvensional kan. Cikgu tak berapa percaya pada orang kata social media ataupun Clubhouse. Bukan tak percaya, cikgu tak berapa suka. Tapi oleh kerana cikgu sangat suka berjumpa tau dengan Izil kan. Sebenarnya Izil dan cikgu ada buat satu group di Telegram di mana kita kumpulkan kawan-kawan, siapa-siapa yang berminat nak belajar something, topik baru ke dalam satu grup usahawan Malaysia di mana semalam kan sebenarnya Encik Syam ada join group kita untuk share ilmu tentang ilmu marketing, and semalam punya ilmu adalah bagi cikgu kan worth puluh-puluh ribu. Ya, itulah cikgu kata kalau anda kan masih start kat business atau nak cari ilmu-ilmu baru dan anda lebih prefer kalau nak belajar melalui Zoom meeting, jumpa muka, boleh berinteraksi, anda boleh saja PM Izil, cikgu atau Syam atau Encik Wan. Kita ada link group itu supaya anda boleh join group itu dan sama-sama kita memberi ilmu kepada masyarakat. Itu saja, terima kasih. Alright, thank you cikgu. Memang saya duduk dalam group tu pun saya impress Cikgu bawakan subject matter expert untuk buat free class. Puan Faridah dia cover pasal financial, Izil cover pasal internet marketing, website pun semua tu. Syam pula contribute pula dia punya kepoweran dia dalam email marketing semalam. Okay, saya minta maaf saya tak dapat join. Okay, so tapi kita sudah bagi topik untuk Encik Wan pagi ni. Kita dah bincang tadi. Okay. Product launching. Ya, kita kata nak minta Encik Wan share tentang topik product launching. So ramai sini start kan tak tahu macam mana nak promote produk mereka. Alright. Okay cikgu. Alright, saya nak kongsi kita punya besok sebab e-commerce Malaysia kita bersiaran 2 kali seminggu, Sabtu dan Ahad pukul 10 hingga 11. InsyaAllah besok kita nak cepatkan sikit lah 9.30 sampai 10.30 sebab pukul 11 saya dijemput ke satu lagi club untuk share. Alright, besok tajuk kita topik episod kelima adalah mengenai payment gateway. Bagaimana payment gateway ni orang kata elemen penting dalam e-commerce yang kita kena consider. Saya tengok website cikgu pun ada pakai PayPal. Okay, so kita akan cerita besok, alright, macam mana kenapa payment gateway ni penting. Alright, dan apakah yang tengah trend sekarang yang boleh membantu kita untuk bermula dan membantu perniagaan kita menerima payment secara automate. Itu yang paling penting. Terima duit while you are still sleeping at 3 pagi in the morning. At 3 AM in the morning. Alright. So saya rasa tu saja untuk hari ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih dekat Kak Dila kita, Tuan Zul kita, Puan Sharina, Puan Ruzana. Saya tak nak sebut semua, tak ni lah. Regular kita Puan Nadia, regular kita Encik K kita, okay. Tuan Afiq ada, rakan lama saya, okay, Puan Zaza, okay, thank you so much, okay, Tuan Syafiq, Tuan Syahrizul ada, okay, saya ucapkan ribuan terima kasih. Saya harap kita dapat belajar sesuatu hari ini. Anda boleh tinggalkan feedback untuk kita improve untuk our next session. Okay, sekiranya anda terlepas, okay, anda boleh refer blogspot saya wanzaki14.blogspot.com. Saya akan buat recap kat situ dan saya akan upload juga YouTube rakaman YouTube saya sebab saya
saya dapatkan persetujuan apa yang kita share ni, kita akan rakam dan kita akan upload dekat YouTube. Anda boleh tengok dekat situ sekiranya anda terlepas. Alright, saya rasa tu saja. Saya ucapkan ribuan terima kasih kat semua. Thank you to all moderator. Minta maaf kalau ada terkasar bahasa, tersilap fakta, anda boleh refer balik saya untuk bertanya dengan selanjutnya. Saya rasa tu saja. Thank you cikgu. Thank you everybody. Terima kasih. Thank you. Alright, saya akan pasang lagu, dan anda boleh connect with each other, tengok kiri ada, tengok kanan anda, atas dan bawah, boleh follow all the moderators sebab mereka adalah insan yang berkongsi di Clubhouse, dengan ikhlasnya, melalui pengalaman mereka. Alright, saya rasa tu saja. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua.